Jadi kita bawa orang yang pakar hari ini dengan kita. Kita ada Dr. Shasha. Doktor. Doktor ada salam kan? Salam, silakan doktor. Ya, doktor datang hari ini bukan tangan kosong. Dia pikul tadi, telinga besar ni tadi. Besar ni. Okey, supaya nak bagi kita senang faham lah ceritanya boleh nampak dekat sini. Okey, doktor. Macam tadi kita cakap kan, ada orang tanya kita sebenarnya masalah pendengaran ni sebenarnya ada kaitan ke dengan nyanyuk? Mestilah ada. Sangat betul. Sebenarnya macam minggu lepas saya dah explain. Telinga kita ni ada 4 bahagian. Seluar telinga yang kita dengar sampai kita punya gegendang ni. Lepas tu kita ada pertengahan telinga. Ini gegendang ni? Ya, ni gegendang kita. Dibesarkan. Ini pertengahan telinga kita untuk jaga pressure luar badan dan dalam badan. Dan finally dalam telinga kita ada pendengaran kita punya organ, tapi sebenarnya kita mendengar betul-betul proses di otak kita. So basically kita memang nyanyuk memang ada kena-mengena dengan masalah pendengaran sebab kalau kita tak dapat informasi, kita punya otak pun tak aktif. Tak boleh nak proses lah kiranya. Tapi kita kalau macam gitu kan kita nak tahu jugalah kan. Sebab kalau secara asalnya semua orang kita punya pendengaran sama, kita boleh dengar. Tapi apa yang buatkan kita lama-lama ni pendengaran tu makin kurang doktor? Saya ulang sikitlah, kita reverse sikit. Kita reverse sikit. Sebab tadi Hafni dah cakap, kita selalunya orang dilahirkan hearing normal kan, pendengaran yang normal. Tapi sebenarnya 2 ke 3 out of 1000 babies dilahirkan dengan masalah pendengaran yang signifikan, yang betul-betul ada masalah pendengaran. Baru tahu tu. Tapi untuk anak-anak yang dilahirkan secara normal pendengaran, kita membesar, kita akan mendengar kan. Selama-lama kita akan ada, bila kita dah meningkat umur, kita akan ada juga masalah pendengaran. Orang kata faktor umur. Kita akan ada juga memang sebab faktor umur kita akan ada kurang pendengaran. Kita tak je umur 55, sel pendengaran kita akan pun mati. Itu sikit-sikitlah. Lepas tu ada juga yang lebih awal daripada faktor umur sebab dia mungkin kerja di tempat yang bising. Tempat bising. Lepas tu mungkin ada trauma. Jangkitan kuman, jangkitan virus atau bakteria. So memang ada banyak sebab untuk seseorang tu untuk dapat masalah pendengaran. Kerja tempat yang bising Kalau di rumah, kalau isterinya membebel, buat bising sama juga InsyaAllah tak. Sebabnya kita ada satu terma dipanggil desibel yang berbahaya. Desibel tu adalah desibel adalah ukuran bunyi. Desibel tu ukuran bunyi. Ya, betul. Decibel levels yang paling ideal. So macam kita bercakap ni, cuba teka, apakah desibel dia? 50. 50? 55. Oh, dah dekat sangat tu. Memang sangat dekat. Sebenarnya lebih kurang 60 desibel. Bagus-bagus. Tetapi desibel yang berbahaya ialah bukan lebih kurang dekat 80 desibel. So lebih 80 desibel je, lebih je dah consider as dangerous decibel. Yes. So lagi lama kita dalam keadaan yang bising, lebih dari kata in the dangerous decibel, lagi besar nombor dia, lagi berbahaya, dan lagi lama kita dalam tu, lagi cepatlah kita punya sel-sel pendengaran dalam koklea ni akan mati. Maksudnya risikonya sekarang untuk mereka yang bekerja ke tempat yang bising, contohnya construction site, kan, ada drilling semua, contohnya dekat port, kan. Mereka ni lagi risiko lagi tinggi lah. Betul, sangat betul. Kalau macam tu kan, yang itu dari segi pekerjaan, mereka yang kerja dekat tempat bising. Macam mana pula dengan anak-anak muda sekarang? Sebab mereka sekarang ni kan trend. Oh, ya, sebab tinggi juga. Kejap lagi saya ada kawan yang suka Tapi ada satu ni anak muda suka sumbat ni, earphone apalah sebagainya dalam telinga. Adakah itu akan orang kata buat kita lebih cepat ke arah hilang pendengaran? Sangat betul. Even WHO sendiri mengatakan banyak sangat anak muda sekarang ni ada masalah pendengaran kerana muzik ataupun bunyi-bunyian rekreasi. Tak kisahlah muzik ke dia, selalunya muzik ni kita walaupun dia kuat, kita tak rasa benda tu bising. Betul, kita rasa macam lagi shock kan. Tapi sebenarnya lebih daripada 80 desibel tu dah consider as dia dalam keadaan yang berbahaya dan akan merosakkan pendengaran dia. Kita keluarkan earpiece lah. Maksudnya kalau segi selamatnya desibel okey. Tapi boleh ke kalau contoh doktor kalau bunyi angin tu boleh rosakkan juga ke pendengaran kita? Tengok jugalah kalau angin tu kuat sangat, lebih daripada 80 desibel tu, dia memang akan mengeluarkan bunyi kan angin bila dia vibrate kan. So dia boleh juga. Sebenarnya saya rasa dia nak tanya ni, angin daripada ni weng. Itu bunyi exhaust satu hal. Mesti dah lebih 80-nya kalau kita dengar selalu kan. Tapi angin ni
kan macam contoh kalau saya bawa motor kan, angin masuk telinga, bunyi angin ke highway semua, itu pun akan mengganggu jugalah. Betul. Dia simple je. Dia punya rule of thumb jangan lebih daripada 80 desibel. Kalau rajin boleh download dekat kita punya phone, ada satu aplikasi yang mengukurkan kita punya desibel. Macam tu. Okey, yang itu orang kata macam kita dengar benda-benda orang kata macam kuat, kita akan jadi cepat pendengaran kita cepat hilang. Macam mana pula dengan ada orang kaitkan macam kita akan cepat lupa bila kita punya pendengaran tu kurang jelas, kita akan cepat lupa. Betul ke? Betul. So tadi kita dah cakap pasal kenapa macam mana seseorang tu boleh dapat hearing loss kan? And macam saya cakap awal-awal tadi juga, bila kita semakin tua, kita akan start having hearing loss. Information yang masuk ke dalam otak kita pun tak cukup. So kita punya pendengaran ni sebenarnya dekat area cochlea ni je is macam pintu tau. Kalau pintu tu buka sikit, informasi pun dapat sikit. Kalau tertutup memang tak dapat langsung lah. So bila otak kita tak dapat aktif, dia akan lama-lama ada masalah nyanyuk. So basically untuk orang yang ada masalah nyanyuk ni mungkin masalah pendengaran ni kalau sederhana kalau ringan dia 2 kali ganda lebih cenderung untuk mendapat demensia ataupun nyanyuk. Kalau masalah dia masalah teruk. Kalau masalah teruk ni kalau kita kena jerit tu ada kira consider as masalah pendengaran teruk, dia 5 kali ganda lagi senang untuk mendapat demensia. And demensia ni adalah antara penyebab orang mendapat penyakit Alzheimer yang kronik lah. Orang kata pelupa yang kronik tu kan, 24% lebih cenderung untuk mendapat Alzheimer. So dia bukan benda yang tak serius lah. Dia agak serius. Sebab tu tahu juga ni sebab kita pun nak kena jaga telinga kita ni. Betul. Since it's so serious, macam mana kita nak cegah benda ni daripada berlaku? Okey, so untuk kita mencegahkan diri kita daripada masalah pendengaran, of course tadi kita dah cakap bunyi yang kuat boleh mendatangkan masalah pendengaran. So kita kena protect diri kita. Kita ada ear protection, kita ada basically kita boleh larikan diri kita daripada tempat bising. Kita boleh turunkan bunyi yang kuat. Sebagai ibu bapa kita boleh make sure kita kena ajar anak kita turunkan bunyi. Kalau nak rasa-rasa nak ada masalah pendengaran cepat, silakan. Tapi basically biasalah mak dengan anak kan. So itu antara yang kita boleh buatlah untuk protect diri kita daripada bunyi. Selain daripada itu, kita kena makan yang sihat. Makan makanan yang sihat boleh membantu kita untuk orang kata preserve apa pendengaran yang kita ada, macam antioksidan, minerals yang bagus-bagus dan vitamin yang baik-baik. InsyaAllah yang itu boleh membantu kita jaga kita punya hair cells dan pendengaran kita dengan baik. Boleh juga dari segi pemakanan. Ingatkan hanya kita kontrol daripada luaran sahaja, tak tahu pula dari segi orang kata food intake boleh memainkan peranan. On top of that juga saja nak add ialah kita kena aktif. So bila exercise. Kena exercise juga. Betul. Bila blood tu dapat mengalir ke semua organ, of course kita punya oksigen dapat kita punya hair cells tu dapat makan oksigen yang orang kata yang baiklah. Secukupnya. Okey. Doktor tengok ni ada banyak ni earphone ni doktor. Okey. Untuk apa? So tadi kita dah cakap pasal masalah pendengaran. So bila masalah pendengaran ada, takkanlah kita nak biarkan je kan? Betul. So bila seseorang tu dah ada masalah pendengaran, kita ada banyak cara untuk bagi pendengaran kita ni untuk otak kita untuk dengar balik. So untuk otak kita dengar balik, kita boleh menggunakan alat bantu pendengaran untuk feedkan information yang dah rosak kat sini untuk kuatkan sikit supaya otak kita dapat balik mendengar macam biasa. Ini alat bantu pendengaran. So ini yang paling orang kata paling basic lah. Paling basic tapi yang sebaik-baiknya kita pakai yang orang kata behind the ear ataupun alat bantu dengar yang dalam telinga lah. Saya bantu. Ini yang lagi canggih lah. So basically yang kecil ada yang ini dalam cerita action lah. Ini macam James Bond pakai lah. Nampaklah yang mana? Yang tu. So basically dia ada yang paling kecil sampai paling besar. Lagi teruk masalah pendengaran dia, lagi besarlah alat bantu dengar dia sebab dia perlukan banyak lagi power. Okey. Power maksudnya ada gunakan bateri lah benda tu. Betul, dia gunakan bateri, dia gunakan ada amplifier, dia ada macam-macam teknologi. Kalau orang yang tak ada masalah pendengaran, dia boleh pakai ke ni? Saya tidak menyarankanlah. Kalau tak ada masalah pendengaran, kenapa kita nak pakai alat bantu dengar bukan kan? Nak test dengar bunyi ni macam mana? Boleh. Basically, boleh je dengar. Dia akan jadi amplifier biasa saja. Macam kita dengar pakai headphone kan? So dia lebih kurang sama lah. Okey. Mungkin boleh try pakai. Boleh test ke? Boleh test. Macam mana? Hafni nak try ke? Saya tak menyarankanlah sebab nanti... Tapi tak on
Ini dummy je. Oh, ni dummy. Macam minggu lepas saya cakap jangan letak apa-apa dalam telinga kalau tak perlu. Saya dah terletak ni. Saya kena tak apa, buka yang itu tak sekarang. apa. Janji dia bersih dan juga hanya untuk have me sahaja. Tapi kalau agak-agak nak cuba, bolehlah kita kena bersihkan dulu dan boleh masuk dalam telinga. So yang ini jenis dalam telinga paling kecil. Ini yang betul lah. Ni paling kecil ada dekat dunia ni ke apa? Betul. Memang paling kecil dalam dunia ni. Tapi pendengaran tak boleh teruk sangat lah. So amplifier dia tak besar sangat. Okeylah. Doktor, kita nak tahu jugalah, contohlah kalau mereka sesiapalah, tak kiralah individu tu sendiri ataupun tengok ahli keluarga tu nampak macam ada simptom macam kenapa macam makin tak dengar je tengok kakak aku ni macam mana tu nak buat, doktor? Nak referkan ke mana tu? Okay, of course bila seseorang tu ada masalah pendengaran, kalau let's say dia tak ada masalah lain lah, macam ada sakit telinga ke apa ke, boleh jumpa ke audiologist ataupun pakar pendengaran di pusat audiologi ataupun pusat hearing aids. Tapi kalau dia ada masalah-masalah lain, sangat penting jumpa pakar ENT dahulu. So basically kalau let's say dia ada sakit telinga ke, ada bernanah ke, ada apa saja, kena jumpa pakar ENT. Supaya tidak membuang masa lah. Kalau dia ada masalah pendengaran yang serta-merta, orang kata sudden hearing loss, sangat penting untuk cepat-cepat pergi emergency dan jumpa pakar ENT. Sebab kalau cepat, within 72 hours dia boleh datangkan balik pendengaran. Itu kita dah tahu tu, sudden hearing loss.